digelar pada 11 November. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan laporan berikut. Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman denda RM220,000 terhadap Imperial Dental Specialist Centre Sdn Bhd selepas didapati bersalah atas 4 pertuduhan berhubung kematian menantu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Allahyarham Datuk Syed Aiman Zain Said Alwi ketika menjalani rawatan gigi 6 tahun lalu. Panel 3 hakim diketuai Datuk Hanifah Fariqullah sebulat suara menolak rayuan akhir Pusat Pakar Pergigian berkenaan. Panel 3 hakim diketuai Datuk Hanifah Fariqullah sebulat suara menolak rayuan akhir Pusat Pakar Pergigian itu yang diwakili ahli lembaga pengarah syarikat itu, Dr. Alice Wong Yen Lin, 50, selaku perayu untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 Januari 2020. Hanifah dalam penghakimannya berkata, berdasarkan penelitian dan hujahan, mahkamah mendapati rayuan yang dikemukakan oleh perayu adalah tidak bermerit. Pada 14 Disember 2018, Mahkamah Session Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman denda RM320,000 terhadap Pusat Pakar Pergigian itu selaku orang kena saman OKS selepas didapati bersalah atas 5 pertuduhan. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membebaskan Pusat Pakar Pergigian itu daripada pertuduhan kedua, manakala mengekalkan 4 pertuduhan lain dengan menurunkan hukuman denda kepada RM220,000. Syed Alman Zain ketika itu suami kepada Datuk Nurul Hidayah, anak sulung Ahmad Zahid, dilaporkan tidak sedarkan diri ketika menjalani rawatan di Pusat Pakar Pergigian itu dan dirujuk ke Pusat Perubatan Universiti Melaya sebelum disahkan meninggal dunia. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu, seorang kontraktor mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual terhadap 2 cucu tirinya. Tertuduh yang berusia 67 tahun membuat pengakuan itu selepas 3 pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Noriah Osman. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa merogol mangsa yang berusia 7 tahun 11 bulan di sebuah rumah antara jam 2 petang hingga 7 malam pada Oktober lalu. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum sehingga 30 tahun penjara dan disebat tidak kurang 10 sebatan. Tertuduh turut didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa dan adik perempuannya yang berusia 6 tahun 5 bulan di lokasi, waktu dan tarikh sama. 5 Disember depan ditetapkan sebutan semula kes dan tiada sebarang jaminan ditawarkan terhadap tertuduh. Padah merompak sebuah kedai emas. Seorang penarik kereta dijatuhkan hukuman penjara 9 tahun dan 2 sebatan selepas didapati bersalah atas jenayah terbabit. Hukuman dijatuhkan di Mahkamah Session Kuala Terengganu oleh Hakim Noriah Osman terhadap tertuduh yang berusia 34 tahun itu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merompak pelbagai barang kemas bernilai RM70,000 milik seorang lelaki berusia 38 tahun. Kesalahan dilakukan di sebuah kedai emas di dataran Austin Gong Badak, Kuala Nerus jam 1 tengah hari pada 13 Julai 2015. Tertuduh yang didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan berdepan hukuman penjara sehingga 14 tahun dan denda atau sabitan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian mengarahkan hukuman penjara terhadap tertuduh bermula daripada tangkapan iaitu pada 23 Julai 2021. Jumlah kes demam denggi yang dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ke-44 bagi tempoh 30 Oktober hingga 5 November lalu meningkat 16% atau 233 kes daripada 1,460 kes pada minggu sebelumnya kepada 1,693 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kematian akibat komplikasi demam denggi turut direkodkan. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sehingga kini adalah sebanyak 51,262 kes dengan 35 kematian. Jumlah itu meningkat berbanding 22,101 kes dengan 17 kematian bagi tempoh sama tahun lalu. Jelasnya, sebanyak 50 lokaliti hotspot dilaporkan pada minggu ini berbanding 56 lokaliti hotspot pada minggu sebelumnya. 31 lokaliti hotspot berada di negeri Selangor, 14 di Sabah, 4 di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta 1 di Melaka. Beliau turut memaklumkan surveilan Chikungunya merekodkan 12 kes pada minggu epidemiologi ke-44 dengan 6 kes dari Pulau Pinang, 5 kes dari Selangor dan 1 kes dari Negeri Sembilan. Tambahnya, 1,739 sampel darah dan 16 sampel urin telah dijalankan saringan Zika dan hasil kesemuanya adalah negatif.
Bayaran Bantuan Keluarga Malaysia BKM Fasa 4 dipercepatkan daripada Disember kepada 15 November ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, 5.2 juta penerima dijangka menerima bayaran yang dikreditkan ke dalam akaun bermula Selasa hingga Jumaat depan. Bayaran bernilai 2.1 bilion ringgit itu akan memanfaatkan penerima sedia ada, iaitu kategori isi rumah dan warga emas bujang atau tiada pasangan. Setiap penerima bakal memperoleh sehingga RM900 mengikut kategori kelayakan masing-masing. Pembayaran ini merupakan pembayaran yang terakhir yang sepatutnya diterima pada tahun ini. Keputusan mempercepatkan pembayaran BKM Fasa 4 daripada bulan Disember kita percepatkan kepada bulan November kerana bagi persediaan untuk menghadapi monsun timur laut. Secara keseluruhannya, 8 bilion ringgit diperuntukkan untuk BKM yang memanfaatkan 8.7 juta penerima bagi tahun ini. Semakkan status pembayaran boleh dibuat mulai 15 November ini dan maklumat lanjut berkaitan pembayaran boleh dirujuk melalui portal rasmi BKM melalui pautan seperti tertera. Bertemu kembali. Hasil pengisytiharan aset bersih calon Parti Keadilan Rakyat PKR mendapati dua pemimpin daripada parti itu yang berjawatan Menteri Besar meraih pendapatan bulanan mencecah 5 hingga 6 angka. NST melaporkan mereka adalah Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Aminuddin mengisytiharkan pendapatan bulanannya bagi September sebanyak RM83,029, manakala rakan sejawatannya di Selangor, Amiruddin, meraih pendapatan sebanyak RM179,775 pada bulan sama. Angka itu bagaimanapun adalah jumlah keseluruhan dan bukan hanya gaji mereka sebagai Menteri Besar. Difahamkan lebih banyak boleh diperoleh jika menyandang jawatan Menteri Besar di negeri yang lebih besar dan maju. Gaji bulanan Aminuddin hanya RM19,175. Pendapatan bulanan Aminuddin merangkumi allowance sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun RM8,954, allowance lain RM18,900, allowance sebagai pengerusi syarikat air Negeri Sembilan Sdn Berhad RM6,000 dan RM30,000 untuk allowance-nya daripada Menteri Besar Incorporated MBI. Untuk Amiruddin pula, beliau menerima gaji bulanan RM58,250. Beliau turut mendapat RM79,917 untuk yuran pengarah berdasarkan kelulusan ahli Lembaga Pengarah ALP, RM25,833 daripada laluan cuti dan menuntut faedah perubatan sebanyak RM15,775. Aminuddin yang bertanding di kerusi Parlimen Port Dickson mengisytiharkan RM2,173,959.18 dalam aset bersih setakat 3 November lalu. Dalam pada itu, Amiruddin yang bertanding merebut kerusi Parlimen Gombak mengisytiharkan aset bersihnya sebanyak RM639,273 setakat 30 September lalu.
Sebelum ini, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengisytiharkan aset bersih miliknya dianggarkan berjumlah RM11,178,667.80 setakat 31 Oktober 2022. Serangan gajah liar di ladang kelapa sawit Bandar Cenih Baru, Kemaman, Terengganu semakin menjadi-jadi sehinggakan 20 pekebun di kawasan itu terpaksa menanggung kerugian mencecah RM30,000. Serangan sama turut mengakibatkan 700 batang pokok tumbuhan berkenaan musnah. Menurut pekebun, kehadiran gajah liar di kawasan hutan berhampiran mula dikesan sejak awal tahun ini dan serangan yang terbaru ialah pada Selasa lalu. Insiden turut memusnahkan tanaman kontan lain termasuk pokok pisang, durian dan kelapa. Pekebun berkata mereka kini buntu kerana sudah kehabisan modal untuk membeli anak pokok baru bagi melakukan kerja-kerja penanaman semula. Saya masuk cek tengok, lembek lutut jugalah kita. Tengok tanaman kita 4-5 tahun nak keluar hasil kalau kecewa dah nak guna dah. Nah, ketentuan Allah Taala lah kita nak tok guna. Banyak sekarang ni anak sawit bang jatuh RM40 sepokok bang. RM40 sepokok anak sawit dah ni. Dah kalau 500 pokok kali ya tu lebih 500 pokok. Kita letak kasar dah 500 tu. Dah masuk malam kemarin semalam. Derek ni, minggu ni masuk derek. Rasa bimbang pasal pokok hijau tu siasa ada dalam ladang. Jadi siasa ada, jadi saya takut bayar pokok hijau tu pagi tadi pun berambak dah pagi tadi. Bukan dia ambak lah, nampak memang kita lari dulu. Jadi itu yang kita takut. Sangat-sangat. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Terengganu, Lu Kian Siong ketika dihubungi berkata pihaknya telah menerima laporan isu berkenaan dan siasatan kini giat dijalankan. Penceritaan suasana dalam sel dan bilik akhir sebelum banduan dijatuhi hukuman gantung sedikit sebanyak membuka minda murid untuk mengelak diri daripada terjebak dengan perkara yang merugikan diri sendiri. Pameran itu diadakan pada Karnival Hal Ehwal Murid di Sekolah Kebangsaan Ujong Batu di Kangar, Perlis. Karnival selama sehari itu terbuka kepada ibu bapa dan komuniti setempat termasuk pelajar dari sekolah berhampiran. Selain penerangan yang diberikan pegawai dari Jabatan Penjara, terdapat juga pameran bermotifkan hukuman sepanjang zaman serta peralatan yang digunakan bagi tujuan tersebut. Ia sekaligus mendidik murid mengenai bentuk-bentuk jenayah dan hukumannya. Tahu dah pasal ni. Seronok? Sebab boleh kenal pasal mati gantung, betul kena rotan, ada barang-barang yang larangan buat masuk dalam penjara, macam dadah, pisau, paku, tembakau. Turut diadakan pameran daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, polis serta pameran pendidikan. Dianggarkan lebih 500 pengunjung hadir ke karnival itu yang diadakan sehingga jam 2 petang tadi. Usahawan dan komuniti luar turut dijemput membuka gerai jualan. Secara tidak langsung memberikan murid pengalaman dalam menguruskan wang ketika urusan jual beli. Ya, kaedah membeli, kaedah berhubungan dengan rakan-rakan dan juga penting juga untuk ibu bapa sebab kita adakan untuk simpanan, SSPN, tabung haji, bank Islam dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Dengan ni orang kata apa? Mereka tak perlu ke pejabat sebab dah datang ke sekolah. Difahamkan SK Ujong Batu merupakan sekolah pertama di Perlis yang menganjurkan karnival sedemikian selepas pandemik COVID-19. Media Prima Audio mengambil inisiatif menyediakan pilihan pengangkutan alternatif kepada orang ramai yang terkesan dengan gangguan perjalanan LRT laluan Kelana Jaya. Perkhidmatan pengangkutan untuk mereka yang dalam perjalanan pergi dan balik kerja itu dilaksanakan mulai semalam hingga 15 November ini.
Media Prima Audio merangkumi Hot FM, Bulletin FM, Molek FM, Fly FM dan 8FM menggunakan kereta rasmi stesen masing-masing bagi menghantar orang awam yang terjejas di sepanjang laluan Kelana Jaya. Mereka beroperasi 2 kali sehari pada waktu puncak seawal 7.30 pagi dan 4.30 petang. Usaha itu melibatkan 2 laluan, Gombak ke Pasar Seni dan arah Damansara ke stesen LRT Bangsar. Menurut Ketua Pegawai Operasi Media Prima Audio, Aaron Pinto, pihaknya amat prihatin dan mengharapkan usaha yang dilakukan dapat meringankan beban penumpang terjejas. Berita lebih dekat dengan anda. Cakna lebih eksklusif. Melaporkan. Kepada anda setiap hari tepat jam 7 malam. Bulletin TV 9, suara komuniti anda. Laporan antarabangsa. Rusia mengarahkan pengunduran tenteranya dari bandar Kherson, Ukraine. Pengunduran dari kiri tebing sungai Dnipro itu dilihat satu tamparan hebat buat Rusia yang berdepan serangan balas tentera Ukraine. Jeneral Sergei Surovikin dalam satu siaran televisyen media tempatan berkata keputusan itu adalah sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan. Menurut Surovikin lagi, adalah mustahil untuk terus mengekalkan keperluan mereka di Kherson. Malah situasi semasa juga telah dinilai secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Tambahnya lagi, keputusan itu penting untuk memastikan nyawa angkatan tentera mereka terus terjamin. Satu lagi aspek yang dipertimbangkan adalah kemampuan ketenteraan secara keseluruhan yang dilihat kurang berkesan dalam kawasan yang terhad di Kherson. Hasil penilaian dan cadangan itu turut dipersetujui Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Seorang lelaki ditahan selepas dituduh membaling telur ke arah pemerintah United Kingdom, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla. Insiden itu berlaku ketika Charles dan Camilla dalam rangka lawatan mereka ke City of York, utara England. Dalam insiden itu, orang ramai berkumpul di sepanjang jalan menyambut kedatangan pasangan diraja di pintu gerbang yang menjadi tradisi menerima kerabat diraja di bandar itu. Keadaan bertukar kecoh apabila seorang lelaki membaling telur ke arah pasangan diraja itu. Telur yang dibaling itu bagaimanapun tidak terkena pada Charles dan Camilla. Susulan kejadian, polis berjaya memberkas suspek di lokasi kejadian. Lebih 130 ekor anjing laut telah ditemukan mati di pantai Kazakh di Laut Caspian dekat barat Kazakhstan. Menurut pakar alam sekitar tempatan, mereka akan menjalankan bedah siasat menyeluruh serta menganalisis sampel tanah dan air di kawasan tersebut. Siasatan itu bagi mengenal pasti punca sebenar kematian haiwan terancam berkenaan. Anjing Laut Caspian merupakan satu-satunya spesies yang terdapat di Laut Caspian. Kerajaan Kazakhstan pada November 2020 menyenaraikan spesies berkenaan diancam kepupusan. Populasi anjing laut Laut Caspian selama beberapa dekad dilaporkan semakin terancam. Ia berpunca daripada kegiatan pemburuan tidak terkawal dan kesan pencemaran industri. Sebuah syarikat elektronik di Ohio, Amerika Syarikat menghasilkan televisyen terkecil di dunia. Ia dilengkapi dengan 2 tombol berputar untuk melaraskan suara dan menukar saluran video yang ditonton.
Syarikat berkenaan melancarkan 2 lagi prototipe baharu televisyen dalam rangkaian Tiny TV miliknya dengan lebar skrin hanya 15 mm. Beberapa lagi televisyen dalam siri Tiny TV Mini sebesar sekeping stem tetapi masih boleh berfungsi memainkan video selama 1 jam dan boleh menyimpan sehingga 40 jam video kerana dilengkapi kad memori 8GB. Juga terdapat alat kawalan jauh inframerah untuk menghidupkan peranti, mengubah kelantangan atau saluran video. Malah pengguna boleh men-stream video ke Tiny TV daripada komputer melalui port USB-C. Negara Qatar telah melancarkan sebuah perkampungan dengan meletakkan 6,000 kabin di beberapa lot terpencil yang berhampiran dengan lapangan terbang. Hal ini bagi memudahkan para peminat untuk menginap sempena menjelang Piala Dunia yang akan bermula Ahad 20 November ini. Kabin itu dibina di atas tapak seluas 3.1 km persegi yang boleh menampung sehingga 12,000 orang. Selain itu, terdapat beberapa fasiliti turut disediakan seperti stesen metro, perhentian bas, restoran dan kedai serbaneka. Ketua Penginapan di Jawatankuasa Tertinggi Qatar, Omar Al-Jabir berkata, kabin itu membentuk kira-kira 24% daripada jumlah tempahan. Menurut penganjur, peminat setakat ini telah menempah penginapan lebih 90,000 bilik, kemah, apartmen, villa dan kabin bergerak pada setiap hari puncak Piala Dunia Qatar. Hingga hari ini, sekurang-kurangnya 25,000 bilik lagi masih sedia menerima tempahan. Dalam perkembangan lain, kereta Ferrari F2003GA milik juara dunia Formula 1 F1 7 kali, Michael Schumacher, dijual pada harga $14.8 juta Amerika dalam sebuah lelongan di Geneva semalam. Dari juara dunia kepada pemegang rekod dunia, kereta Ferrari tersebut yang paling berjaya kini merupakan kereta F1 moden paling bernilai tinggi dalam sejarah. Harga terakhir ditawarkan seorang pembidar yang tidak didedahkan menerusi panggilan telefon di Eropah selepas lelongan selama 40 minit. Schumacher yang tidak kelihatan di khalayak ramai sejak cedera parah akibat kemalangan ketika meluncur salji pada 2013 berlumba 9 kali dengan kereta itu. Beralih ke laporan sukan. Malam ini, tumpuan seluruh peminat tempatan pastinya terarah kepada pertembungan antara skuad hoki kebangsaan menentang Korea Selatan di pentas final Piala Sultan Azlan Shah 2022 di Ipoh, Perak. Harapan tinggi disandarkan kepada anak buah Arul Selvaraj bukan sahaja untuk membalas dendam ke atas lawan sama tetapi lebih menjurus kepada mahu melakar sejarah menjulang trofi kejuaraan buat kali pertama. Selepas kekalahan pada kempen Piala Sultan Azlan Shah 2019, 4 pertemuan telah berlangsung antara Malaysia dan Korea Selatan termasuk perlawanan pembuka tirai kempen kali ini. Dominasi lebih memihak Korea Selatan menerusi 3 kemenangan dan 1 keputusan seri untuk 5 pertemuan terakhir kedua-dua pasukan. Malaysia hanya sekali menewaskan Korea pada saingan peringkat kumpulan Piala Asia sebelum seri 2 sama di pusingan Super Force dan dikecewakan Korea di pentas final. Dan pertemuan terakhir kedua-dua pasukan 1 November lalu, satu lagi kekalahan terpaksa ditelan Malaysia hasil jaringan Jang Jong Hyun dan Kim Hyun Hong dengan ketiga-tiga gol adalah menerusi pukulan sudut penalti.
Dengan Malaysia kini mula mempamerkan kebangkitan, keyakinan The Speedy Tigers tampak positif untuk kembali mencipta kemenangan. Pastinya ia turut menjadi detik penting buat pemain-pemain muda, terutamanya mendapatkan cap antarabangsa dan kejuaraan untuk memberikan pengalaman yang cukup bermakna. Kehadiran penyokong pada aksi final jam 8 malam ini akan menjadi tonik terbaik buat pasukan negara yang kini hanya selangkah lagi untuk mencipta sejarah baharu bergelar juara Piala Sultan Azlan Shah buat kali pertama. Ini pula menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala Malaysia. Antara menjadi tumpuan pastinya skuad Terengganu FC TFC. Bekalan tipis yang diraih TFC hasil kemenangan 1-0 ke atas KL City pada perlawanan suku akhir pertama nyata belum selamat buat TFC dalam misi mengesahkan slot ke separuh akhir. Apapun, jelas pengendali TFC Nafuzi Zain, dia mahu anak buahnya memberikan aksi terbaik menentang KL City. Kita main bola sepak ni, kita semua benda tak nak jangka. Tak boleh sebab takut main 10 orang kita kena berhati-hati. Tak boleh just main macam normal macam biasa. Kalau benda tu terjadi, terjadilah. Saya kata 10 pemain ni kita pun dah biasa lalu dalam Liga, bertemu dengan Kedah di Piala FA, bertemu dengan Sarawak di Liga Super dan bermain 10 orang. Tapi yang penting karakter player lah. Apa karakter player, tunjuk desire player. Dan kita still dapat result yang positif lah. Menurut Nafuzi, skuad kendaliannya harus memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Berdasarkan rekod musim ini ke atas KL City pada aksi Liga Super, skuad Penyu merakam kemenangan 2-0 di laman sendiri dan 2-1 di tempat lawan selain 1-0 pada aksi suku akhir pertama Piala Malaysia pada Ahad lalu. Nafuzi mengakui peluang seimbang dimiliki kedua-dua pasukan untuk layak ke separuh akhir. Aksi suku akhir kedua Piala Malaysia antara TFC dan KL City akan berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Sabtu ini. Rugby Piala Agong, Putrajaya tampil garang membelasah Sarawak dengan kemenangan besar 106 berbalas 10. Selepas membelasah Selangor Sabtu lalu, giliran Sarawak pula menjadi mangsa Putrajaya pada minggu kedua saingan Rugby Piala Agong. Jerry Kabekai memulakan pesta kutipan mata Putrajaya menerusi try seawal minit pertama sebelum Muhammad Amir Syafiq Madiah dan Muhammad Zarif Afandi Zahid masing-masing menghadiahkan 5 mata buat Putrajaya. Sukar buat Sarawak, namun mereka tetap ceria berjaya melakar satu try menerusi Gerald Jotihin dengan conversion Kamarudin Padin memberikan mereka 10 mata. Putrajaya bagaimanapun menutup babak pertama dengan keputusan 53 berbalas 10 selepas Zarif Afandi dan Kabekai masing-masing berjaya mencatat 2 try. Bersambung selepas rehat, Kavekai melengkapkan hat-trick sebelum dia menambah satu lagi try pada minit ke-51 untuk jumlah 4 try berjaya dilakukannya pada perlawanan ini. Tidak terhenti di situ, giliran Amir turut merakam try kedua peribadi sebelum pemain gantian Anwarul Hafiz Ahmad juga ceria menghasilkan 2 try pada minit ke-67 dan 79. Putrajaya kini memimpin kedudukan teratas kumpulan C. Jangan lupa terus ikuti kami di Twitter, Facebook dan YouTube Bulletin TV9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Visual karya seni 3 artis yang dipamerkan di kawasan Padang Pasir Utara Qatar mengakhiri Bulletin TV9 malam ini. Saya Wan Safliza Muhammad Ahmad, bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.